Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video pembentangan online kami. Kami daripada kumpulan yang keempat yang terdiri daripada 4 orang, iaitu kami ini adalah kesihatan jantung. Apa itu penyakit jantung? Penyakit jantung adalah kondisi yang mempengaruhi fungsi jantung. Jantung adalah organ muskular kompleks yang mengepam darah ke seluruh tubuh dalam ritma yang tetap. Penyakit jantung juga diketahui sebagai penyakit kardiovaskular, iaitu merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Mengenal tanda dan gejala penyakit jantung, kita dapat membantu mencegah kondisi kita menjadi lebih baik sehingga kita dapat menghindari gagal jantung yang biasanya menyebabkan kematian. Saya mempersilakan Wan Nurfada Aisyah untuk menerangkan tentang jenis-jenis penyakit jantung. Saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis penyakit jantung. Yang pertama, penyakit arteri koroner. Penyakit arteri koroner ini adalah jenis paling umum dari penyakit jantung, di mana dinding arteri menebal akibat akumulasi lemak. Kondisi ini menghambat jumlah darah yang masuk ke jantung dan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, tachikardia. Tachikardia pada dasarnya adalah istilah medis untuk peningkatan denyut jantung. Palpitasi dan detak jantung yang tinggi dapat disebabkan kerana beberapa alasan seperti merokok, alkohol dan stres. Yang ketiga, penyakit otot jantung. Kadang-kadang, otot-otot jantung juga dapat melemah. Dalam hal ini, fungsi otot-otot jantung akan melambat sehingga tidak mampu memompa darah yang cukup untuk tubuh. Saya mempersilakan Ainur Danya untuk menerangkan punca penyakit jantung. Sebelum kita meneruskan puncanya, kita kena mengetahui gejala penyakit jantung. Gejala penyakit jantung ialah sakit dada, sesak nafas, keletihan, badan berpeluh, pitam atau pening dan jantung berdebar. Saya mempersilakan Ainur Danya untuk menerangkan punca penyakit jantung. Saya akan menerangkan punca-punca penyakit jantung ini. Punca-punca sakit jantung merangkumi beberapa faktor, sama ada pemakanan, persekitaran atau usia. Antara punca yang menyebabkan serangan sakit jantung ialah 1. Pemakanan. Corak pemakanan yang tidak seimbang dan tidak sihat adalah punca sakit jantung yang utama. Masyarakat pada masa kini kerap mengambil makanan-makanan tersebut. Contohnya, kerap mengambil makanan ringan, minuman berkarbonat, makanan lemak dan pelbagai. Pengambilan makanan ini pada masa yang tidak sesuai juga menyebabkan penyakit ini. Contohnya, makan pada larut malam. Yang kedua, merokok. Kebanyakan mereka yang menghidap penyakit jantung ialah terdiri daripada kalangan perokok. Hal ini disebabkan asap rokok yang meningkat radikal bebas yang menyebabkan aterosklerosis. Aterosklerosis ialah pengumpulan lemak yang membentuk plak yang menyempitkan saluran darah dari mengalir dengan baik. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi buat jangka masa yang lama boleh merosakkan saluran darah di jantung. Tekanan darah tinggi terjadi dengan keadaan lain seperti obesiti, kolesterol tinggi dan kencing manis. Hal ini juga menyumbang kepada penyakit jantung. Menerangkan penyakit jantung.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan-kesan penyakit jantung. Seperti banyak penyakit lain, terdapat beberapa kesan penyakit jantung kepada individu. Oleh sebab, penyakit jantung mengakibatkan kematian sebahagian sel-sel jantung, aktiviti detak jantung dan fungsi jantung sebagai pam turut terjejas. Seterusnya, kesan sakit jantung yang paling awal ialah ritma detak jantung yang tidak teratur. Denyutan jantung mungkin berdetak terlalu laju atau terlalu lambat. Dalam tempoh masa beberapa hari selepas serangan jantung, fungsi injap jantung juga mungkin terjejas. Komplikasi ini juga meningkatkan risiko kegagalan jantung. Pesakit juga akan mengalami kemerosotan pengaliran darah ke seluruh badan yang boleh menjejaskan fungsi organ-organ lain. Selepas beberapa minggu serangan jantung pula, para pesakit berisiko menghidap radang selaput jantung. Kesan sakit jantung pada jangka masa yang panjang pula ialah pengaliran darah menjadi kurang lancar dan pembentukan bekuan darah senang berlaku. Akhir sekali, sesetengah penyakit jantung berisiko menghidap strok yang berpunca dari bekuan darah tertanggal. Akhir sekali, cara-cara mencegah penyakit jantung ini ialah mengamalkan gaya hidup sihat seperti yang pertama, menjauhi daripada merokok. Yang kedua pula, tidak mengambil minuman yang beralkohol seperti arak. Yang ketiga, makan makanan yang seimbang. Contoh mengikut perakhiran makanan atau suku-suku separuh. Suku-suku separuh itu ialah suku untuk karbohidrat seperti nasi, suku lagi untuk protein seperti ikan dan separuh itu untuk sayur-sayuran. Yang keempat pula, melakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Saya menjemput Wan Nurfada Ansyah untuk menerangkan kajian kami. Carta pai atas menunjukkan umur bagi 37 responden. Menurut analisa kajian, kebanyakan umur 37 responden ialah antara 10 tahun hingga 18 tahun. Bagi umur responden yang antara 30 hingga 40 tahun dan 41 hingga 50 tahun hanyalah seorang. Seterusnya, saya menjemput Ainur Dania untuk menerangkan tentang bangsa bagi 37 responden. Carta pai di atas menunjukkan bangsa bagi 37 responden. Analisis kajian menunjukkan sebanyak 34 responden yang mengisi borang soal selidik adalah di kalangan bangsa Melayu. Manakala, satu responden daripada bangsa Cina dan bangsa India juga satu responden. Bagi bangsa selain daripada Melayu, Cina dan India ada satu responden. Seterusnya, saya menjemput Nur Akhirah untuk menerangkan kajian kami. Carta pai di atas menunjukkan anda seorang bagi 37 responden. Analisa kajian. Kebanyakan yang mengisi borang soal selidik ialah 35 orang responden daripada pelajar. Bagi pekerja mempunyai 2 responden sahaja, manakala siswa kosong responden. Graf bar di bawah menunjukkan tahap pengetahuan bagi 37 responden. Analisa kajian. Sebanyak 14 responden
Yang setuju berkenaan pengambilan makanan yang berkarbohidrat tinggi dan 8 responden yang tidak setuju, manakala 15 responden kurang setuju. Yang kedua, 36 responden yang setuju untuk mengamalkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran, manakala 1 responden sahaja yang tidak setuju. Yang ketiga pula, 37 responden tidak setuju dengan kenyataan merokok adalah perbuatan untuk menjaga kesihatan. Seterusnya, yang keempat, kenyataan sentiasa mengurangkan makanan yang berkolesterol tinggi mempunyai 32 responden yang setuju. Yang tidak setuju hanya 4 orang dan 1 responden yang kurang setuju. Yang kelima, sebanyak 30 responden yang setuju dengan bersenam setiap hari bagi kurang setuju mempunyai 7 responden. Yang keenam, 1 responden yang telah setuju dengan makan pada lewat malam dan 18 responden yang tidak setuju. Bagi kurang setuju ada 16 responden. Yang terakhir, yang ketujuh, yang tidak setuju dengan kenyataan tidak mengutamakan kebersihan penyediaan makanan mempunyai 33 responden dan 4 responden yang setuju. Seterusnya, saya menjemput Wan Nurfada Ansyah untuk menerangkan slide ini. Graf bar di atas menunjukkan tahap pengetahuan penyakit jantung. Analisa kajian. Yang pertama, sebanyak 37 responden yang setuju dengan kenyataan gaya hidup sihat adalah salah satu daripada pengurusan kesihatan jantung. Yang kedua, 5 responden telah setuju dan 29 responden tidak setuju dengan penyakit adalah disebabkan oleh pengambilan makanan yang seimbang dan 3 responden kurang setuju. Seterusnya, kenyataan pengambilan makanan yang mengandungi garam menyebabkan kepekatan darah dalam salur darah mempunyai 25 responden yang setuju, 3 responden yang tidak setuju dan 10 responden yang kurang setuju. Yang terakhir, sebanyak 15 responden setuju dengan penyakit jantung sering berlaku di kalangan lelaki. Bagi yang tidak setuju adalah 8 responden dan 15 responden yang kurang setuju. Seterusnya, saya menjemput Ainur Dania untuk menerangkan slide selepas ini. Graf bar di atas menunjukkan adakah mereka di kalangan pesakit jantung dan perokok. Analisis kajian. Yang pertama, 37 responden adalah bukan seorang pesakit jantung. Yang kedua, 37 responden juga adalah bukan di kalangan perokok. Seterusnya, dipersilakan Nur Atira. Carta pada di atas menunjukkan berat bagi 37 responden. 12 responden yang beratnya 20 kg hingga 40 kg. Berat antara 41 hingga 69 kg mempunyai 19 responden. 61 hingga 80 kg dan 90 hingga 110 kg hanya 2 responden. Carta pie di atas menunjukkan tinggi bagi 37 responden. Analisa kajian. Tinggi 120 cm hingga 150 bagi 37 responden adalah 13 responden. Yang kedua, bagi 22 responden adalah antara tingginya 151 cm hingga 170 cm. Yang terakhir, satu responden yang tingginya 175 cm. Saya menjemput Wan Nurfada Ansyah untuk menerangkan poster tersebut.
Ini adalah hasil daripada grade kami, poster. Yang pertama, poster daripada Aino dan Nia. Ia menerangkan tentang kesan dan fungsi jantung. Next. Poster yang kedua daripada saya, Wan Nurfad Aisyah, tentang tanda-tanda penyakit jantung, cegahi penyakit jantung. Next. Yang ketiga, poster daripada Intan Norzulika. Ia menceritakan tentang poster penyakit jantung. Next. Dan poster yang terakhir daripada Nur Atira yang merupakan ubati, cegahi dan sayangi jantung kita. Kesimpulannya, daripada kajian yang kami lakukan, kami mendapati masih ramai yang tidak dapat mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesihatan jantung. Dengan itu, kami menyarankan supaya pihak berwajib membuat promosi kesihatan jantung untuk meluaskan pengetahuan masyarakat sekeliling. Antara promosi kesihatan yang boleh dilakukan ialah mengadakan pemeriksaan kesihatan percuma, mengedarkan risalah-risalah tentang gaya hidup sihat untuk jantung dan menyiarkan iklan dalam media massa dan elektronik tentang kesihatan jantung. Sekian daripada kami. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk daripada kesalahan kami jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.